Siapa yang nak share perasaan? Sakinah. Sakinah baru masuk tiba-tiba kena tanya. Okay, insyaAllah akad dapat tahu kelemahan umat Islam. Masya Allah. Lagi-lagi? Tasha kata dapat tahu kelemahan umat Islam tu sebab apa kan? Orang lain? Tak belajar dari sejarah lepas. Lain. Okay, kalau tak ada akak tu lah kan, akak nak share satu ayat, nak buka lah dengan satu ayat daripada surah Yusuf ayat ketiga. Surah ke-12 ayat 3. Ada sesiapa yang nak tolong bacakan? Boleh ambil boleh ambil Al-Quran masing-masing. Ada siapa tak yang nak tolong bacakan? Surah apa tadi Kak? Surah Yusuf, surah ke-12, ayat ketiga. Ayat ketiga. Saya bacalah Kak. Okey. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Maksud juga Kak? Boleh? Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak menyadari akan halnya. Mic kakak off. Ini pula aduh. Okay. So dalam ayat ni kan, apa Allah kata, kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. So dalam ayat ni Allah nak cerita kepada Nabi Muhammad kan, Allah ni dah turunkan Al-Quran ni untuk menceritakan banyak kisah daripada orang-orang yang terdahulu. So kalau kita tengok kan Al-Quran kan, mostly yang apa yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada kita ni adalah apa, kalau kita tengok Al-Quran kita kan, ni Al-Quran akak kan. Dalam Al-Quran kita ni mostly Allah banyak menceritakan tentang kisah-kisah siapa? Kisah siapa? Kisah siapa yang Allah banyak ceritakan dalam Al-Quran? Boleh jawab? Nabi-nabi lagi? Nabi-nabi, para rasul. Lagi? Ada siapa lagi nak cuba? Nabi Musa. Nabi Musa Nabi lah kan? Nabi Musa, Nabi Nuh. Yang lain. Senyap je semua orang. Sejarah umat terdahulu. Ya, sejarah umat terdahulu. Pasal wanita.
Pasal wanita, kita pun wanita sekarang. Pasal wanita ada juga. Allah ceritakan kisah sahabiah, sahabat. So banyaklah kisah-kisah yang Allah ceritakan kan dalam Al-Quran ni supaya kita mengambil pengajaran kan. So kalau Rasulullah orang sebelum Rasulullah tu adalah para rasul, orang-orang soleh yang sebelum Rasulullah tu kan. Kalau kita, orang yang sebelum kita siapa? Sama jugalah kan, para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang soleh terdahulu kan. Lepas tu kalau macam minggu lepas kan kerja Tuhan kan kita telah pun melihat Surah Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Saifuddin Qutuz. Diorang ni adalah orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang terdahulu sebelum kita, umat terdahulu. So kenapa Allah banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu kan? Kenapa Allah banyak menceritakan kisah sirah dalam Al-Quran ni? Sebab apa? Sebab apa Allah banyak menceritakan sirah? Banyak menceritakan sejarah umat terdahulu. Betul untuk dijadikan sebagai pengajaran kan. Dalam ayat ni pun Allah dah kata sesungguhnya kami menceritakan kepada Muhammad kisah yang paling terbaik dengan mewahyukan Al-Quran ini. Sebab apa? Sebab untuk menjadi pengajaran, untuk dijadikan rujukan pada masa kini kan. So kalau kita tengok kan, kita pun dah go through kan sejarah kita kan. Start daripada zaman Mekah, lepas tu Rasulullah menyebarkan dakwahnya sampailah adanya sebuah negara Madinah, kemudian adanya kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Turki Uthmaniyah. Lepas tu dengan susah payahnya lah Rasulullah nak menaikkan Islam tu kan, sampailah Islam tu mencapai Ustazatul Alam tu. Tapi apa yang so kita bukanlah kita just belajar sejarah macam yang kita belajar dekat sekolah kan ya. Kalau kita belajar dekat sekolah just kita nak hafal fakta, hafal nama lah, hafal tarikh lah kan. Hafal apa lagi? Kalau pasal sejarah. Bila kena suruh buat esei sejarah, apa yang korang struggle betul lah. Struggle betul lah nak jawab tarikh nama. Kalau dulu ada kawan akak yang non-Muslim, bila dia belajar pasal sejarah Islam, susah sangat nak hafal nama orang Islam ni, diorang kata kan. Panjang, lepas nak hafal tarikh, tak ada masalah nak hafal tarikh kan. Benda tu lah yang kita ingat kan kalau sejarah kan. Tapi kenapa Allah nak menceritakan sejarah ni adalah supaya kita mengambil pengajaran kan. Kenapa orang dulu boleh, kenapa Rasulullah dan para sahabat tu boleh boleh menyebarkan Islam sampai Islam ni mencapai satu zaman iaitu zaman Ustazatul Alam tu kan. Di mana Islam tu dah menjadi satu trend. Semua orang nak ikut Islam tu. Kemudian pasal kejatuhan pula kan. Apa yang menyebabkan Islam tu jatuh kan? Bila mana Islam tu telah mencapai satu zaman, iaitu zaman golden age tu kan. Zaman keemasan Islam tu diorang pun dah start macam dah kabur-kabur dah pasal tujuan hidup. Lepas tu diorang dah mula fokus kepada bidang keilmuan tu. Diorang dah tak kenal alat matlamat diorang, tak tahu mana satu alat, mana satu matlamat diorang. Sehingga diorang menjadikan bidang keilmuan tu adalah matlamat diorang, sehingga apabila diserang oleh musuh Islam sendiri, diorang mudah untuk dikalahkan.
So hari ni tak macam kita pun tak dapat bayangkan lah macam bila mana Islam ni nak naik punya dah lama kan, tapi bila Islam tu jatuh sangat cepat. Sangat mudah untuk orang Islam tu dikalahkan. So sebab apa kan? Sebab apa orang Islam tu mudah sangat untuk dikalahkan kan? Tapi alhamdulillah ada juga orang beberapa orang yang cuba untuk menaikkan Islam tu kembali kan. Antaranya macam yang akan sebut tadi Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Ahmad Al-Fatih. Diorang ni lah antara orang yang cuba untuk mengembalikan Islam dan diorang adalah orang yang faham tujuan hidup tu. Faham alat dan matlamat diorang tu apa. So untuk kita mengembalikan Islam tu seperti zaman kerajaan Abbasiyah dulu tu kan. So pentinglah untuk kita mengetahui apa sebenarnya peranan kita. Apa sebenarnya peranan kita sebagai seorang student medik, seorang student psikologi, seorang student ekonomi, seorang student engineering, seorang student penjelasan Islam. Apa peranan kita sebenarnya untuk menaikkan Islam tu kembali. So untuk menjawab segala persoalan tu akak serahkan kepada Kak Fina lah untuk bagi sharing kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan suara saya balik. Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah okey ke semua orang? Boleh nampak tak saya? Siapa ada kat sini? Boleh nampak. Oh, dia kena reply macam ni lah. Nampak cantik. Nampak tak cantik hari ni? Testing. Pretty. Okay, alhamdulillah sekali lagi kita berkumpul secara maya lah. Alhamdulillah dengan kebizian semua orang assignment, test, tapi masih Allah memberi peluang kan untuk kita sama-sama kumpul, bincang, berfikir tentang kita kan. So tadi rasa Dila dah cerita banyak juga kan, maksudnya dari segi apa yang kita dah go through, kenaikan Islam, kejatuhan Islam. So hari ni kita akan bincang sebagai janji dari minggu lepas kan. So adakah kita tahu je semua ni tahu saja ataupun kena buat apa-apa kan. So ada orang dah fikir tak sebenarnya? Semua orang okey je kan, kita teruskan, semua orang sihat je kan? Tadi dah banyak yang sembang kan Dila kan. Semua orang terfikir tak? Ada tak siapa yang terfikir apa yang perlu dibuat setelah mendengar kisah yang panjang kan? Sebulan lebih kot kita dengar cerita kan pasal ini sejarah kita ni kan. Diorang dah fikir tak sebenarnya? So apa yang kita perlu buat? Dengar je ke? Kena banyak baca buku sejarah ke? Kena macam tahu tokoh-tokoh ke? Ada tak orang dah fikir? Kita pick dah kan? Buat sesuatu, sesuatu apa tu? Buat korek hidung ke? Sesuatu juga kan tu Bibi. Buat sesuatu tu apa? Fikir macam mana nak buat perubahan. Fikir. Okay, bagus Bibi. Amy, tu apa tu? Berpeluh. Gunakan alat kita, Natasha, insyaAllah. Okay, bagus-bagus jawapan semua orang.
Okay, sebelum kita go further, kita revise sikit lah kan. Kita main lukis-lukis graf lah. Semua orang memang kena hadam lah graf ni kan. Tak tahulah, XY dia yang cukup-cukup lah kita study maths XY apa ni graf. Apa ni korang belajar? Bell graph lah. Benda semua graf-graf lah yang kita belajar kan. Hari ni kita akan belajar graf yang kenaikan dan kejatuhan Islam lah. Okay, kita share sikit kejap. Nak main lukis-lukis. Salah. Salah. Ni je lah. Okay. Nampak tak love ni? Love buruk. Macam mana pula aku nak tengok pula korang ni. Nampak tak love? Okay, nampak kan? Akak kan lukis ni tak nampak pula korang reply apa. Kalau boleh sebut lah. Kalau siapa-siapa yang boleh sebut lah. Kita dah melalui 1 bulan yang panjang minta maaf, sepatutnya dia garis lurus lah. Tapi tulisan doktor memang macam ni lah. Okay, so kita bermula dengan zaman Mekah kan. So kita dah go through lah zaman Mekah ni penuh ujian dan hanya sikit saja orang beriman iaitu 313 je orang beriman daripada 3% saja orang beriman. Sangat sedikit lah. Lepas tu masuk kepada zaman Mekah ni jugalah start dakwah secara rahsia, dakwah secara jar. Lepas tu lagi apa? Tahun kesedihan Rasulullah, diboykot 3 tahun. Lepas tu bermulalah hijrah. So dah hijrah sampai Madinah, up sikit kan. Madinah naik sikit kan. Sebab Islam dah start ada negara, Islam dah start ada piagam, Islam dah ada start undang-undang sendiri. So semua orang macam pandang hebat kepada Islam kan. Islam dah menang beberapa perang. So rasa macam semua orang macam Islam ni they are something kan. Maksudnya diorang ni adalah benda yang sebenarnya hebat lah. So kita boleh nampak Islam tu sebagai satu buah negara yang kira satu sistem yang komplit dan sempurna. So makin ramai orang peluk Islam sampai di akhir Madinah 124,000 orang peluk Islam. So Madinah. Lepas Madinah Khulafa' Ar-Rasyidin kan. Makin tinggi. Khulafa' Ar-Rasyidin ni paling ramai lah peluk Islam. Sebab apa? Sebab especially zaman Umar lah. Zaman Umar luas sangat keluasan kuasa tu kan. Umar dia meluaskan kuasa sehingga Mesir, sehingga Afrika kan. Lepas tu masuklah zaman Umayyah pemerintahan Bani Umayyah. Umayyah ni pun sama juga kan. Makin menaik graf kan. Bani Umayyah. So kita pun maybe Umayyah ni kita tak cerita banyak juga kot sebab tapi dia semakin banyak lah peluasan kuasa kan start dari Umayyah. Masuklah lepas tu zaman yang kita paling seronok kan mendengar iaitu zaman Abbasiyah. Dan cerita sikit apa yang korang paling seronok sikit zaman Abbasiyah ni, apa benda yang korang sangat bangga bila dengar tentang kehebatan Islam? Apa benda yang macam membuka minda korang yang first time dia macam wow hebatnya Islam. Jubah ke? Apa benda lagi? Kopi ke kan? Lepas tu orang kira macam kehebatan Islam macam mana yang korang macam paling ingat lah zaman Abbasiyah. Boleh reply dekat message. Hello. Minta Amy lah reply. Amy Riana. Apa benda yang awak paling macam wow dengan zaman Abbasiyah? Kita tengok kan, orang yang pertama terbang Abbas Ibn Firnas. Kemunculan umat imam, Masya Allah. Empat imam, bagusnya. Suka ilmu Bibi. Kemunculan 4 imam, Masya Allah. Okey. Lagi? Orang lain? Akak teringat lah dulu ada soalan yang diorang tanya kan. Kalau
apa kita bayangkan Ustaziatul Alam ni macam mana. Kalau kat tanah Arab kan ada sesuatu tempat kan, especially sebenarnya dekat Mekah ataupun Madinah, bila seronok sangat bila waktu masuk. Orang lain boleh reply juga apa yang diorang paling macam rasa wow dengan Abbasiyah, tentang kehebatan ilmu ke apa ke, ilmu mana. Nak share sikit masa dekat Mekah, bila masuk waktu solat, semua kedai, tak kisahlah kedai makan ke, kedai jual apa-apa ke, dia akan tutup dan semua orang akan terus solat bersama-sama. Maksudnya dari Kaabah tu sampai dekat mall, bayangkan mall yang busy kan, kita bayangkan macam kalau mall dekat Imago kan, kalau orang Sabah. Imago tiba-tiba waktu solat Allahu Akbar, tutup semua, lepas tu semua orang bentang sejadah. Tak sempat nak kalau pergi masjid sebab masjid tu kat depan je lah, masa dekat Mekah tu. So semua orang tutup, bentang sejadah, solat. Oh tak apa Amy, sangkut-sangkut suara. It's okay. Orang lain lah kan jawab tu, Bibi dah jawab. Baitul Hikmah, insyaAllah kan. So semua orang terus solat, macam terus masuk ni lah, terus masuk soft dan solat. Kalau rasa itulah macam gambaran Ustaziatul Alam ni. Maksudnya semua orang boleh, tak ada orang nak curi. Maksudnya kedai yang dibiar macam tu, tak ada orang pun nak mencuri apa-apa. Banyak sangat macam, even sekarang dekat Arab pun ada juga kedai macam, silalah ambil apa yang awak nak kan. Kalau rasa tak cukup makan, ambil. So macam tu kan, antara bayangan Ustazatul Alam lah. Okay, so Bibi cakap Baitul Hikmah. Yes, Baitul Hikmah. Kita memang pemegang ilmu yang terhebat lah waktu zaman Abbasiyah ni. Semua ilmu dekat kita kan, medik, engineering, lagi apa, psikologi. Medik tu sebenarnya detail ni, onkologi, semua dalam Islam yang pegang. Tu zaman Abbasiyah. Sampailah kita dapat Ustaziatul Alam UE kan. Iaitu menjadi rujukan alam. Ustaz kepada alam, rujukan dunia. Banyak sangat ilmu kita. Tapi kesedihan yang berlaku, apa sebab graf ni jatuh? Apa sebab graf ni terjatuh? Kenapa graf berjatuh? Mongol, Vivi, betul. Standard budak medik pandai hafal jawapan. So Mongol menyerang. Kita pun tengok Mongol apa dikatakan mukanya seperti anjing. Kegembiraannya memenggal kepala-kepala, menyusun kepala-kepala jadi piramid. Mereka ni yang tak bertamadun, menghancurkan Islam, menghancurkan Baghdad begitu saja pada tahun 1258. Lepas tu lagi, dan sebenarnya selain Mongol tu, apa yang penyebab lagi graf ni start jatuh? Orang lain? Vivi boleh jawab. Apa penyebab graf kita ni terjatuh awak? Tadi elok je XY ke atas kan? Ni sekarang decreasing in trend. Sifat leka. Betul Ahmira. Hilang matlamat Vivi. Kepesongan Khalifah. Takut jugalah ayat kepesongan Khalifah ni. Hilang matlamat, betul Vivi kan? Pandai kan? Amira sifat leka, yes. Antara sebab luaran betul Mongol menyerang, perang salib ada kan, tapi dari dalaman sendiri, bila dunia makin masuk, mereka makin hilang. Lupa matlamat, lupa jihad, leka dengan dunia. Kepesongan Khalifah. Mungkin maksudnya awak cakap even Khalifah pun tidak memegang, macam mungkin Islam dia makin longgar kan. Kita cerita Khalifah makin ada gundik-gundik. Khalifah makin nak berhibur kan, maksudnya tu. Lepas tu tiba-tiba, okey tu Abbasiyah akhir. Alamak salah, patutnya bukan garisan tengah ni. Lepas tu graf Islam naik balik kan. Naik balik ni sebab apa? Naik sikit. Main graf-graf kita. Naik sikit ni sebab apa ni? Jeng. Siapa nak jawab? Kenapa graf Islam tiba-tiba ternaik? Siapa tahu? Siapa ingat? Kenapa graf Islam ni naik? Ada naik kat kecil ni. Ada orang nak jawab? Tak ada. Ahmira lah jawab. Sakinah ada, Sakinah. Main sebut je kan. Ada? Ada? Kau tak kat main budak kecil. Budak kecil ni sementara korang tunggu tu. Apa lagi? Kau bantam lah.
Ada orang nak jawab tak? Apa penyebab ni yang graf tiba-tiba naik? Sekejap buka mengingat. Okey boleh. Study buka buku balik. Konstantinopel. Tasha, Masya Allah. Penaklukan Konstantinopel. 10 markah diberikan kepada Tasha kan. Betul. So sekarang dah masuk zaman Uthmaniyah. Ada tokoh yang kita selalu dengar kan, iaitu Sultan Muhammad Fatih pada umur 21 tahun. Dia telah menakluk Konstantinopel. Naiklah kan. Tapi tak cukup dengan Sultan Muhammad Fatih je dapat naik kan. Lepas tu graf turun balik kan. Makin lama turun. Sampai tahun terakhir. Siapa boleh jawab? Graf ni mencecah base of Y axis ni pada tahun berapa? Jeng. Okey, Ataturk. Okey, tak ada lagi soalan Ataturk tu, dia dah jawab. Siapakah penyebab Okey, Ataturk antara penyebab ni kan. Okey, jangan tanya akak buat bulat-bulat ni kenapa. Tahun berapa? Siapa nak tengok? Sebenarnya dah ada jawapan. 1923. Yes, almost. 1 tahun. Lagi 12 bulan je nak kena. 1924. Pada tahun 1924 kan. Islam Khalifah jatuh kan. Macam Bibi jawab kan. Dia jatuh sebab buruknya untuk maaf. Pada tahun 1924 terhapuslah sistem Khalifah. So kita semua tahulah Ataturk ni dia buat sekular kan. Dia hapuskan bahasa Arab, dia hapuskan azan dalam Arab, dia hapuskan pemakaian Islam dalam sistem pendidikan. Dia hapuskan semua tulisan-tulisan Arab, hapuskan macam apa yang berkaitan dengan Islam, hapus kan. Perjanjian Curzon Perjanjian Curzon ni yang macam nak cakap British suruh hapuskan everything sebab orang kafir tak nak. Sampailah Islam jatuh sampai ke saat ini. So kita tengok tahun 2021. Apa yang terjadi kepada umat Islam baru je hari tu minggu lepas berita seorang pelajar di IPTS di Melaka kan. Rahsialah IPTS tu nama apa kan. Di IPTS Melaka membunuh diri disebabkan rasa apa? Rasa dia punya boyfriend dia ada perempuan lain. So terus dia terjun dan meninggal lah, bunuh diri. Itulah antara itu baru satu berita kot umat Islam sekarang kan. Nanti dulu sementara nak bebel kita tengok muka akak dulu. So itulah antara berita semasa kan. Maksudnya seorang pelajar perempuan, which sebenarnya kita lah kan, kita pelajar, kita perempuan. Aku orang dah pelajar, akak belum tak pelajar lagi. Pelajar perempuan memberikan sepenuh hidup dia, memberikan nyawa dia untuk apa? Kalau kita tengok berita tu, dia sanggup terjun sebab rasa boyfriend dia ada perempuan lain. Seluruh hidup dan mati dia adalah untuk seorang nak cik semua dengar ke tak ni? Seorang lelaki. Seorang lelaki, bayangkan nyawaku, hidup dan matiku kan. Nafasku, itulah dia. Inilah selalu dalam lagu-lagu cinta kan. Gunung yang tinggi sanggup ku daki demi cintamu. Laut yang luas sanggup ku berenang untuk mendapatkan cintamu. Lagi apa? Lautan api sanggup ku bakar diriku demi cintamu. Lautan api sanggup ku renang. Semualah. Kalau lagu, tengok lagu apa yang sanggup sanggup dilanggar kereta api keranamu. Terimalah cintaku. So inilah umat Islam sampai sekarang. Kita tengok remaja-remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang disibukkan dengan apa? Cinta manusia sampai terjadilah benda-benda macam tu kan. Bagi apa? Seks luar nikah. Dan dari muda-muda lagi terjebak dengan benda-benda ni. Bully kan. Kalau tengok kes bully, Allah, tak sanggup nak share video dengan korang. Kalau akak share mesti korang pun macam pengsan tengok budak umur belasan tahun membuli perempuan, bully perempuan. Dahsyat. So memang keadaan umat Islam makin jatuh kan. Kita bayangkanlah kita sekarang ni, umat Islam sekarang ni dengan umat Islam bandingkan dengan tokoh Sultan Muhammad Fatih umur 21 dah takluk Konstantinopel. Jauh tak beza?
Apa Sultan Muhammad Fatih dengan apa kita umur 21 sekarang. Akak dah lepas dah umur 21, tak boleh banding akak lah. Korang umur, maybe korang ni umur 20, 21 lah kan? Ke, Korang yang umur 20, 21 ni, apa, macam mana perbandingan dengan Sultan Muhammad Fatih? Jauh tak? Saya 19, okay fine kan. Okay lah, pemuda-pemuda sekarang jauh kan? Sultan Muhammad Fatih bayangkan umur 20, hafal Quran of course, tak pernah tinggal solat sunat, tak pernah tinggal qiyam. Start dari dia start dari dia balik. Dan dia tahu semua 7 bahasa dia tahu, strategi dia tahu. Dan mendapat membuka kota Konstantinopel tu dengan strategi yang sangat hebat yang tak pernah digunakan di atas muka bumi ni. Tu semua waktu. Dan bayangkan kita 21 tahun, okay fine 19, 20, 21 tahun, apa yang kita buat hari ni. Okay, so sebab tu lah kita nak tengok kan. So sebenarnya kita akan buat lukisan lagi sikit So benda ni jadi sebab sebab satu benda kan. Kita ni makin hilang, kita ni confuse mana satu alat, mana satu matlamat sekarang kita akan buat telur, kuning telur. Akak rasa hari tu akak buat juga telur-telur ni kan. Kita akan buat lebih clear lah kan. So daripada graf ni kita lihat kan. Kalau di zaman Mekah, alat dia mungkin sedikit kan. Sebab diorang miskin, diorang tak ada negara lagi kan zaman Mekah. Tak ada negara, tak ada alatan perang lagi kan. Tapi iman mereka sangat sangat kuat lah kan. Kita tengok macam mana sahabat-sahabat boleh menahan boleh sanggup menjalani melalui segala ujian-ujian yang mendatang pada zaman Mekah. Sama juga Madinah pun kan, macam mana mereka ni boleh sanggup ni barulah memberikan nyawa, harta untuk Islam. Sekarang orang memberi nyawa, harta untuk cinta manusia tapi dulu memberikan nyawa dan harta untuk Islam, sanggup menggadaikan nyawa dan harta untuk Islam kan. Dan makin lama kita makin banyak alat kan. Start Umayyah makin kaya kan, start Abbasiyah lagi makin kaya kan. So bila dunia masuk tu maka matlamat tu dia makin kecil sebab kita disibukkan dengan dunia tu kan. Kita cakap yang tadi kan. So sampai orang Islam macam nak buat apa dah semua dah tanah dah Islam. So kita nak, okay lah kita buat 6 string of guitar kan. Membina, kita cipta gitar, kita cipta alat hiburan. Sampai begitu sekali orang Islam cipta juga alat hiburan. So makin lama macam semua cakap makin leka lah. So makin lama sini telur pun makin kecil. Tapi alat still besar, alat yang putih tu luas. Sampailah Allah alam kat sini Turki lagi lah. Orang lagi sanggup macam nak selamat daripada menegakkan sistem khalifah kan. Kita cerita masa perang Mongol tu tak ada orang pun nak pertahankan tanah kan. Tapi mereka macam membiarkan je diserang. Sebab apa? Macam kita dah tak tahu dah matlamat kita kat mana. Kita dah hilang dah semangat jihad. Terkabur dengan dunia. Inilah dunia, telur putih ni banyak. Matlamat makin kecil. So itulah sebenarnya nak menunjukkan lukisan ni. Cantik tak lukisan saya? Print sikit. Okay. Faham tak lukisan kelas seni tadi? Faham ke semua? Faham, cikgu? Faham. Okay, so kita akan go through lagi apa yang kita perlu buat sebenarnya. So untuk itu kan, okay, satu soalan. So untuk kita, nak tak kita naikkan graf ni balik? Nak atau tak nak? Nak. Okay, nak. Percaya tak graf ni akan naik balik? Awak percaya tak? Ya. Percaya kan? Memang Allah dah janji kan. Kita akan tengok satu hadis tentang Allah janji akan menaikkan graf ni balik kan. Kejap. Salah.
Mana grafku? Okay, nampak tak PowerPoint? Sekejap ni nak cari satu hadis. Mana hadis tu? Okay, jangan pening kepala. Minta maaf. Hadis 5 fasa. Nampak tak? Apa ni? Mungkin kali masih Imam Mahdi. Imam Mahdi dah kiamat dah tu. Okay, ni terang tak kalau nampak macam ni? Ke kena share ni Okay, ni nampak kan? Okay, hadis 5 fasa. So tadi kan agak tanya, korang percaya tak graf ni akan naik? Ada orang cakap percaya, ada orang cakap mungkin. Kan? Tapi sebenarnya memang dalam hadis Rasulullah beritahu zaman dunia ni akan ada 5 fasa. So iaitu apa? So first masa kenabian. Masa kenabian, kita ada pointer. Nampak tak? Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian. Ni maksudnya zaman ada Nabi. So Rasulullah kan? Rasulullah. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian berakhirlah zaman ada Nabi wafat. Lepas tu, adanya zaman khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah ala minhaj nubuwah. Maksudnya, sistem waktu pemerintahan yang memang betul-betul ikut Rasulullah, pemerintahan Rasulullah. Itulah zaman Khulafah Ar-Rashidin. Mungkin dalam Bani Umayyah ada beberapa khalifah yang mengikuti. Atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya. Berakhirlah zaman tu. Maksudnya zaman mengikuti Nabi. Lepas tu, zaman apa pula? Zaman yang menggigit. Menggigit ni dah start zaman yang macam Umayyah masa akhir-akhir tu Khalifah, tadi siapa cakap terpesong Khalifah. Yes, a bit terpesong sikit sebenarnya kan. Mereka Khalifah tapi tak mengamalkan Islam yang sepenuhnya lah. Ada antara lah, tak cakap semua lah kan. Kalau kita baca detail mungkin ada kan. Tapi mereka masih Islam je lagi. Cuma yang menggigit. Kenapa dia cakap menggigit juga adalah sebab Khalifah waktu Bani Umayyah tu dah start ikut. Sepatutnya pemilihan Khalifah ni adalah macam mana. Dia ikut siapa yang paling layak. Tapi bila start Bani Umayyah ni ikut hierarki. Takoyaki? Hierarki. Ikut macam ayah lah maksudnya. Dia ikut anak beranak monarki. So lepas berakhirnya zaman yang menggigit, maka berakhir tu so Allah kerajaan apa pula? Kerajaan menyombong. So kerajaan menyombong ni termasuklah menyombong apa? Menyombong daripada syariat Allah. Jauh lah, maksudnya dia macam zaman yang teruk lah. So selepas zaman ini terjadi, akan ada balik apa? Kemudian Allah mengangkatnya kan. Maksudnya Allah akhiri zaman tu. Lepas tu selanjutnya adalah masa Khalifah yang mengikuti nubuah balik. So sekarang kita nak cakap sekarang zaman mungkin zaman menyombong lah. Maksudnya sekarang zaman yang Islam ni berada jauh sangat dengan kita. Tapi Allah janji Khalifah yang akan mengikuti jejak Nabi, Khalifah ala minhaj nubuwah ni akan kembali. Maksudnya apa? Orang yang menegakkan sistem Khalifah ni ikut cara Nabi akan naik balik. Tu janji Allah. So confirm sebenarnya graf ni akan dinaikkan balik. So sebab tu tanya korang kan, nak tak kita naikkan graf ni kan untuk orang yang Alhamdulillah bagus kan. Okay, so macam mana nak naikkan? Okay, so untuk naikkan graf, sirah ni dia adalah satu tadi Dila ada share kan. Sirah ni adalah satu, sebenarnya Allah bagi sirah ni untuk kita belajar. Kalau dalam buku sejarah apa tu, ayat-ayat sejarah tu, orang siapa tidak mempelajari sejarah maka dia akan mengulanginya. Barang siapa dia tak tahu, dia dah lalu dah dekat lubang kat jalan A, lalu lagi jatuh lagi lubang kan. Khairi Jamaluddin tengok. Kesiannya. Tadi saya dengar suara kakak sekat-sekat. Aduh. Tak apa. Nanti kita
ada recording lah juga. Kalau tak akak sanggup buat untuk awak lagi sekali. Kalau nak dengar lagi sekali kan. Nanti ni nanti kakak-kakak ni akan share. Boleh bah? Okey. Tadi cakap pasal lubang jalan kerajaan Malaysia hari tu kecoh isu ada lubang jalan Kadi Jamaluddin cycling masuk lubang terjatuh semua gelabah tanpa lubang. Ayah akak pernah juga jatuh cycling. Tak ada orang kisahlah. Macam habis luka muka ayah akak umur 60 tak ada orang kisah. Okey, bukan isunya tu. Isunya adalah jangan jatuh pada lubang yang sama. Kan? Maksudnya sejarah ni nak tunjukkan semua orang dah cakap pun kan kenapa kita belajar sejarah adalah kita tak nak mengulanginya. Kenapa kita belajar sejarah? Kita nak ikut apa yang baik dan tinggalkan mana yang buruk. Dan semua orang dah cakap juga minggu lepas kan. Kenapa jatuh? Sebab kita tak nak belajar, kita tak nak ulangi yang mereka leka, maka mereka dijatuhkan, dihinakan dan jatuh kan. Okay, so untuk menaikkan, maka kita kena ikutlah. Sirah ni dia tunjuk kan. So formula untuk naikkan graf ni adalah kena mengikutlah graf ni. So kita akan cuba untuk ikut graf ni. Tapi kita nak ikut bahagian mana? Kalau kita tengok graf ni bermula daripada zaman Mekah, Madinah. Ni untuk kenaikan lah. Mekah, Madinah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah So zaman mana yang kita kena ikut? Sebab setiap zaman ni lain Maksudnya bila zaman Mekah, amal yang besarnya adalah mereka berperang tak pada zaman Mekah? Pada zaman Mekah berperang tak orang Islam? Perang? Zaman Mekah. Zaman Mekah ada perang tak? Ada atau tiada? Ada? Tiada. Zaman Mekah. Zaman ada tahun Sir, 3 tahun, 10 tahun dakwah secara jar. Ada perang tak pada zaman tu? Tiada. Tiada. Zaman Mekah ni kita tak perang. Zaman Mekah ni diharamkan perang. Zaman Mekah ni adalah mereka Rasulullah menanamkan akidah pada zaman Mekah. Diorang buat apa? Duduk sama-sama dekat rumah. Betul-betul. Pandai. Ni tak sekat sorry, ni nama siapa? Amy. Tu. Amy. Amboi. Main terbalik-balik pula. So kalau panggil akak Ani lah. Anifa. Terbalik Afina Okay. Apa tadi? Lupa dah terbalik-balik. Apa tadi? Cakap tak ada perang. Maksudnya zaman Mekah ni mereka bersama-sama duduk sama-sama dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apa yang mereka buat dekat zaman Mekah? Duduk rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Anai Rima. Apa yang mereka buat? Duduk rumah Al-Arqam. Adakah mereka minum kopi-kopi? Adakah mereka masak bersama-sama? Kita dengar rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pengajian Islam, Masya Allah. Menuntut Islam sembunyi-sembunyi. Betul? Sampai sekarang kita tak tahu mana rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Even nama dia pun pelik Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Macam Afina binti bapa Afina. Kenapa kau nak? Mana nama betul ni kan? Sebab rahsia. Dekat Mekah kita tak tahu pun. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni kalau pergi sana memang kita tak akan jumpa rumah Al-Arqam ni. Sebab sembunyi-sembunyi macam Amy cakap kan. Yes, apa yang unik tu? Saya unik nama terbalik awak. Pengajian Islam Bibi cakap pengajian Islam, betul. Mereka sama-sama study Al-Quran. Wahyu yang diturunkan mereka study sama-sama. So itulah yang mereka buat. Tu Mekah. So bila start Madinah, baru start perang. Madinah perang. Umayyah perluasan kuasa kan. Abbasiyah orang sibuk menuntut ilmu. So setiap zaman tu amal dia orang berlainan. So kita akan tengok sekarang untuk kita naikkan graf, kita nak buat yang macam mana? Adakah kita patut menjadi seperti di Mekah sibuk menuntut Islam di rumah Al-Arqam, ataupun kita kena perang sekarang? Adakah sekarang kita ni kena perang orang kafir, perang Trump, perang Zionis, perang orang-orang Uyghur yang jahat tu, tak pun perang, tak naklah cakap.
Apa kita nak perang orang-orang kafir? Adakah itu? Orang Cina kat sebelah ni perang kan. Tak pun kita nak pergi menuntut ilmu macam 4 imam pada zaman Abbasiyah. Jadi Al-Hawarizmi, jadi Ibn Sina, jadi semualah kan. Al-Jazari, adakah itu? So kita akan tengoklah. Okay, so kita akan main tik-tik dulu. So korang akan beri akak jawapan baru akak akan tulis. Siapa tak beri jawapan kita tak akak tak ni lah. Okay. Mana ni? Okay, nampak tak graf pula. Table. Antara semalam dan hari ini. Jom analisa. Kecil. Okay, nampak tak pen kecil comel yang halus ni? Conteng sikit. Okay, nampak kan? Ada jawapan. Vivin. Orang medik begini nak jawab je kan. Kita ikut Abbasiyah saya rasa, tapi perang pun boleh bah. Jadi jawapannya apa? Abbasiyah ke perang? Okay, Mi nampak kan? Okay, so kita akan tengok kan jawapan siapa betul. Okay. Minta maaf atas perkataan ni terpecah-pecah. Harap semua orang boleh baca lah kan. InsyaAllah semua orang boleh baca kan. Okay, so kita akan tengok setiap fasa ni nampak di sini kan. Mekah, Madinah, Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah hari ini. Hari ini 21 Okay kawan-kawan, nampak? Okay, nampak. Ini je nampak. Okay, so kita akan tengok perbandingan pada setiap poin-poin ni. Okay, satu kita akan check individu Muslim. Okay, akan explain one by one kan. So, individu Muslim ni maksudnya mereka yang memang faham tujuan hidup mereka. Mereka yang tahu mereka perlu melaksanakan abid dan khalifah. Mereka yang melaksanakan syariat Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ni individu Muslim yang kita cakap. Dakwah. Adakah lupa pula sebelum go through benda ni. Okay, tak apa. Kita go through benda ni. Okay, dakwah. Adakah dakwah? Dakwah ni maksudnya menyampaikan Islam. Dia tak orang yang menyampaikan Islam, menyebarkan Al-Quran. Itu dakwah kan. Semua orang tahu kot dakwah. Yang ketiga, khalifah. Khalifah ni kita dah cakap kan. Start daripada Rasulullah wafat, Khulafa Ar-Rasyidin menjadi khalifah. Maksudnya pemimpin kepada umat Islam. So mereka menjadi khalifah dan pelindung kepada orang-orang Islam. So semua negara Islam disatukan dalam satu pimpinan iaitu khalifah. Macam kalau bayangkan sekarang Malaysia, Indonesia, Jordan, Mesir, Turki semua digabung ada satu ketua Islam. Tapi sekarang tak ada lah sebab tak ada si khalifah. Dan Empire Islam. Okay lah, Empire Islam ni kita tukar sikit lah. Kita tukar jadi Ustaziatul Alam. Okay, Ustaziatul Alam tahu kan? Maksudnya dia jadi rujukan utama kepada satu dunia. Okay, so kita akan main tik-tik kan. Mana yang ada, mana yang tak ada. Okay, pada zaman Mekah, ada tak individu Muslim? Okay, semua orang kena jawab kalau tak akak dia tak akan terus. So, kita kena tik kat sini. Kita tengok persamaan. Zaman Mekah ada tak individu Muslim? Maksudnya ada tak mereka individu-individu yang faham tentang tujuan hidup Islam kan? Tentang abid dan khalifah. Mereka faham Al-Quran. Ada. Okay, saya ikut Siapa yang sebut ada tu? Siapa sebut tu? Sakinah. Okay, ada. Okay, kita tanda right. Right, Nike sikit lah. Tak jadi. Okay, ada tak dakwah? Dakwah? Vivi jawab yang ada untuk dakwah ke ni? Adakah dakwah? Orang lain? Adakah dakwah di Mekah? Ada. Masya Allah ada. Penuh keyakinan kalau dengar suara. So akak terus tik bila dengar suara. So adalah dakwah. Of course lah dakwah. Kita pun cakap kan Mekah ni ada dakwah secara
sejarah rahsia kan. Oh belum soalan. Dekat zaman Mekah ada tak dakwah Amy? Maksudnya ada tak berlaku dakwah tu kat Mekah? Jawapan dia ada lah. Sebab kita pun tahu start dari first turun wahyu memang terus dakwah Rasul terus sampaikan Islam. Okey, ada tak khalifah? Masa ni ada tak sistem khalifah? Saya rasa tiada khalifah zaman Mekah. Tiada lagi lah. Masa ni kita macam sebab sangat sikit kan orang Islam. Maksudnya memang tak ada. Sebab memang orang Islam masih sikit, kita pun tak ada negara, kita pun tak ada lah ketua tu. So tak ada lagi lah. So Mekah tiada. UA, Ustaziatul Alam, adakah Islam menjadi rujukan dunia pada zaman Mekah? Tak ada kan? Of course tak ada. Masa ni Islam baru kecil-kecil lagi kan? Belum lagi. Okay, belum lagi. Okay, Madinah pula. Madinah ada tak individu Muslim? Ada. Ada. Baguslah pada ni. Ada. Ada tak dakwah pada Madinah? Ada. Ada, okay. Ada tak sistem khalifah? Kita dah ada khalifah tak waktu ni? Tak ada? Ada? Separa ada? Separa tak ada? Tak ada kot. Suara mengantuk. Mungkin. Mungkin ni dia macam kurang keyakinan di situ sebenarnya adalah. Bila zaman Madinah kita dah ada negara, kita dah ada perlembagaan, kita dah ada ketua negara iaitu Rasulullah masa ni zaman Madinah. So ada khalifah. So even masa Madinah tu dah sebar-sebar tetap Rasulullah menjadi ketua khalifah. So ada Ustaziatul Alam. Menanti suara. Suara siapa? Sakina Adakah? Tiada. Belum lagi kan. Kan Ustaziatul Alam tu berada kat puncak tu. So tiada. Okey, pada Khulafa pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ada tak individu Muslim? Ada kan? Okey, ada dakwah? Ada tak Khulafa Ar-Rasyidin? Ada. Penyebaran kan, of course ada kan. Ada tak khalifah? Nama pun Khulafa Ar-Rasyidin kan. Ada. Ada sistem khalifah. Okey. Bagus, jawab laju-laju cepat sikit. Ada tak UA? Ustaziatul Alam? Islam dah jadi tak rujukan dunia? Ada Sekarang. juga. Ada cakap ada, ada cakap tak ada. Ada atau tak ada? Belum lagi. Kalau kita tengok balik graf tu memang ke atas tu. Zaman sebenarnya bagi tahu jawapan zaman Abbasiyah baru ada Ustaziatul Alam. So zaman Khulafa Ar-Rasyidin belum lagi. Islam masih macam berada kuasa yang kecil lagi lah. Belum dapat 2/3 dunia kan. So tiada. Okey, zaman Umayyah ada tak individu Muslim? Ada. Ada. Ada kan awak jawab? Ada. Okey. Ada tak dakwah? Ada. Ada kan. Penyebaran still berlaku kan. Penyebaran Islam. Khalifah ada tak khalifah? Zaman Bani Umayyah. Kerajaan Umayyah. Ada. Ustaziatul Alam? Belum. Belum. Pandai. Okey, dah dapat dah jawapan dia. Dah letak. Okey, Abbasiyah ada tak individu Muslim? Belum. Individu Muslim pada zaman Abbasiyah. Ada. Farah Ain jawab ada. Yes. Zaman Abbasiyah ada lagi Mereka tu lah yang menciptakan every ilmu-ilmu kita masih ada orang yang berpegang dengan Islam. Ada individu Muslim. Ada tak dakwah Abbasiyah ni? Ada atau tiada? Ni macam menjadi dilema sikit lah sebab Abbasiyah awal mungkin ada, Abbasiyah akhir tu makin orang dah lupa so kita just letak ada je lah dulu kalau kita tengok macam detail sebenarnya hujung-hujung tu macam kurang dah dapat Ada tak khalifah? Khalifah masa Abbasiyah ada tak? Ada. Mana suara ni? Ada. 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 Okay, ada lagi. Of course, masa Abbasiyah walaupun turun tapi masih kita ada khalifah. Ada tak Ustaziatul Alam? Ada. So inilah yang kita tunggu kan. So UA ni masa ada Abbasiyah. Okay, Uthmaniyah ada tak individu Muslim? Uthmaniyah?
Ada. Okay, sebenarnya ada lagi yang Sultan Muhammad Fatih kan. Ramai je sebenarnya waktu tu. Dakwah, masih berlaku tak dakwah masa Uthmaniyah? Ada. Ni pun macam menjadi dilema juga. Ada yang ada sebenarnya dan makin sebenarnya dia macam makin berkurang lah. Tapi tak apalah. Apa? Kali ya mungkin kita tak apa lah, kita letak ada kan untuk mereka yang buat. Ada tak sistem khalifah lagi? Ada tak khalifah lagi? Khalifah pada zaman Uthmaniyah? Kalau kita ingat Sultan Abdul Hamid, Sultan Muhammad Fatih, tu sebagai khalifah lah. So Sultan Abdul Hamid tu sebenarnya ada lagi. Banyak je lagi sultan-sultan yang sebagai khalifah. Even masa Uthmaniyah ni sebenarnya lagi banyak perhubungan dengan Asia Tenggara. Indonesia memang berhubungan direct dengan Turki. Malaysia pun berhubungan direct dengan Turki. So adalah. UA kita boleh letak ada lah UA ni. Sebab Islam sebenarnya masih berada di puncak. Cuma di mana zaman macam orang-orang kafir start macam menyerang lah. So kita letak ada lah UA. Okey, hari ini tahun 2021 pada Januari hari ini kita akan tengok kan. Okey, ada tak individu Muslim 2021? Ada siapakah individu Muslim tu? Ada. Ada tapi sikit. Siapa individu Muslim tu? Kita, Masya Allah. Amin. Masya Allah ada. Masih ada kan. Kita lah antara yang sebenarnya kalau mungkin sebelum ni bukan kita, tapi lepas ni kita nak jadi individu Muslim kan. Kita yang nak jadi orang yang faham macam mana hidup dan dekat dengan Al-Quran. Ada tak dakwah? InsyaAllah kita semua kan. Dakwah? Ada tak dakwah? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada dakwah ada tak dakwah kita ni? Kita tengok apa dakwah apa? InsyaAllah ada lah kan. Sebenarnya indirectly apa yang kita tengah buat ni kan, pun ramai lagi orang-orang kat luar sana sebenarnya tengah usaha untuk sampaikan Islam lah. Sebenarnya ada kan. Abid Liu, Ustaz Abid Liu kan, semua ustaz-ustaz lah. Khalifah tiada kan, tak tanya soalan lagi. Okay fine, Bibi nak menang kan. Okay, Khalifah tiada. Bibi dah jawab. UA pun dia ada. Okay, laju betul. Okay, so kita dah tengok sekarang setiap zaman tu apa yang mereka ada, apa yang mereka tak ada. So kalau kita tengok compare pada table ni, so hari ini tahun 2021 kita sama dengan zaman mana? Mekah. Yes kan, kita sama dengan zaman Mekah. Kejap kita cari warna ni sikit. So kita tengok ni hari ini, hari ini kita sama dengan zaman Mekah. So bila kita dah tahu sekarang ni keadaan kita sama dengan zaman Mekah, maka kita kena berbuat apa yang zaman Mekah buat. Faham ke? So contoh kan, kita nak timbul ilmu kan, macam Ibn Sina kan. Tapi kita tak ada khalifah tu, kita tak ada UA, tak ada orang nak dengar cakap kita. So kalau kita ni dapat ilmu banyak pun, macam kita tak ada khalifah, kita tak ada UA tu lagi. So sekarang, bila kita tengok analisis kita, memang kita ni sama dengan Mekah. Memang ini persamaan kita. Maksudnya apa? Kita sebenarnya berada di awal-awal okay ni kita tengok kita sebenarnya berada di awal-awal zaman Mekah ni. Sebenarnya 2021 sebenarnya kita baru nak mula balik graf kita. Perasan tak? So kita cakap kita sama dengan zaman Mekah ni kan. So kita baru nak start balik graf kita. So untuk ni kita kena laksanakan lah apa yang Mekah laksanakan. Okay, so apa yang Mekah laksanakan? Okay, ni kita tengok ni. Ni pada zaman Mekah. So kita ni memang sama dengan ni kan. Nampak kan? Kita sama dengan Mekah. So apa yang Mekah dan Madinah ni? So kalau kita tengok, tadi akak dah terangkan kan. Pada zaman Mekah, dia adalah membentuk akidah. Semua sahabat-sahabat bersama Rasulullah memang sibuk untuk belajar kan Al-Quran tu macam mana kan. So dia pengukuhan akidah. Bukan kita perang kan. Jangan nanti Kak Fina ajar lepas dengar sejarah ni. Perang orang Cina sebelah tu.
Orang depan ni, kita orang depan kan, lorong kita orang ni banyak anjing. Rata-rata anjing kan. Tak rasa UA langsung Ustazah Alam perang semua kan. Bunuh anjing, anjing pula. Bunuh. Bukan, jangan. Terpesong macam siapa cakap tadi, Bibi cakap terpesong. Kita nak ajar sebenarnya, bila kita zaman Mekah, maka kita buat pengukuhan akidah. So macam mana nak pengukuhan akidah ni? Sila jawab. Macam mana nak mengukuhkan akidah ni seperti zaman Mekah? Macam mana? Sebab kita nak buat seperti zaman Mekah kan. Niat. First time Vivi tak menjawab. Niat, mantapkan ilmu pengetahuan. Faham maksud. Faham maksud apa Ana Rima? Faham maksud apa tu Belajar ilmu akidah. Belajar ilmu akidah, Masya Allah. Korang pernah tengok tak buku akidah? Kalau korang tengok, confirm korang tak nak buka pun buku akidah. Ambil sikit buku akidah. Mana? Buku hijau. Haji. Iman kan. Belajar ilmu akidah. Lepas tu identify alat. Identify matlamat, identify alat. Okey. Bagus. Belajar ilmu akidah kan. Okey, taklah kelakar. Buku akidah ni, kalau tengok kitab-kitab akidah kan, macam mana nak cakap tak tahu nak cakap. Kalau tengok kitab akidah lah. Kitab akidah ni bila korang buka, kita flip through kita flip through macam ni pun dah macam confirm korang tak nak baca lah. Okay, tak apa, kita tengok kan. Okay, ni antara kitab akidah hijau, tebal. Yes, tebal satu hal lah. Tebal tu, isi dia tu. Isi dia kita macam, ya Allah, ini ke nak baca kan. Macam penyiksaan ni. Satu penyiksaan ni. So insyaAllah bukan itulah yang kita nak ajak kan hari ni. So untuk pengukuhan akidah ni, maka kita tengok Rasulullah dan sahabat-sahabat macam mana mereka mengukuhkan akidah adalah mereka get back balik to Al-Quran. Hari-hari mereka bincang tentang wahyu-wahyu Allah yang turun, ayat-ayat Al-Quran tu. So itulah dia kan. Okay, so kita tengok kat Mekah ni, okay, Rasulullah sebagai guru, sahabat sebagai murid Al-Quran dan Sunnah, silibus ni kan, Rasulullah ajarkan Al-Quran dan Sunnah, halakah mereka berhalakah mediumnya pembinaan akidah tu adalah objektif. Ni homeschool homeschool lah. Macam sekolah so sekolah ni lah dinamakan sekolah tarbiyah tu lah kan. Maksudnya sekarang kita nak membina akidah kita melalui Al-Quran dan Sunnah. So benda ni boleh dapat tak dekat UMS? Pembinaan akidah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masya-Allah. Ada tak kat UMS? Kos penarasan Islam lah. Siapa penarasan Islam tu ada tak? Ana Rima penarasan Islam. Ada tak? Dengan Sakinah So boleh tak dapat ni macam ni? Pembinaan akidah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sila jawab geng-geng penarasan Islam. Ana Rima. Ada tak? InsyaAllah boleh. Sakinah, insyaAllah boleh. Settle lah. So sekarang semua orang kena masuk kos penarasan Islam kawan-kawan yang lain. Vivi, Bibi, semua stop kos korang ni, masuk penarasan Islam. Sebab Sakinah cakap boleh, insyaAllah dapat okey tak? InsyaAllah boleh je, betul. Setuju. Memang boleh je dapat kan. Tapi nak cakap macam ni kita bukan aim untuk nak ilmu tu lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak betul-betul membina iman, membina akidah kita terhadap Islam tu. Kadang-kadang bila kelas ni, cakap macam ni kos ni dia dah jadi macam secular sikit Kenapa penarasan Islam tu macam nak sebut tapi tak apalah. Sebenarnya betul jawapan dia boleh je nak minat akidah. So korang pun belajar kan, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tauhid, semua korang belajar kan. Tapi sekarang kita nak belajar yang betul-betul kita nak fahamkan Al-Quran dengan hati tu. Semua orang boleh belajar kan ilmu agama kan, tapi kita nak yang betul-betul memang masuk dan mengubah kita, masuk dalam hati dan macam menjadikan kita ni sampai menjadi seperti sahabat-sahabat. Okay, kasih jadi. Vivi bolehlah drop medic masuk.
So sebenarnya apa? What is our big mission? Gambar tak ada kaitan dengan ni. Okay, alamak dah ada jawapan pula. Okay, abaikan tahun 2019. Nampak sangat slide ni dibuat pada tahun 2019. Sekarang tahun 2021 lah. Okay, so sebenarnya kita nak cakap mana-mana kita nak dapat sebenarnya pembinaan akidah ni adalah sebenarnya yang kita tengah usaha untuk buat sekarang. Iaitu kita duduk, kita tak duduk sama-sama lah. Kita duduk sama-sama dalam Google Meet kan, face to face kan. InsyaAllah kalau korang berada kat IMS, kita akan duduk sama-sama. Dari awal kan, kita bincang pasal apa kan? Dari awal kita share online ni kan, kita bincang sebenarnya tentang ayat-ayat Quran. Kita bincang tentang asma Allah kan. Dan kita bincang tentang macam mana Islam tu nak naik semua kan. So sebenarnya benda ni sebenarnya yang akan membina akidah kita. So actually usrah ni dia adalah satu nama je. Maksudnya macam likok lah, likok, halakah, tak kisah kau namakan apa. Quran ni ke bulatan gembira, bulatan kurang gembira, bulatan bahagia, suka hati korang lah kan. Tapi nak cakap pengumpulan kita ni. Pengumpulan kita bersama-sama setiap minggu cerita tentang Allah, ingatkan tentang Quran, go through tadabbur Al-Quran. Inilah yang kita nak. Inilah yang akan membina akidah kita. So inilah yang sahabat-sahabat memang buat kan. Kalau korang ingat kisah Khabab dengan Umar Al-Khattab dengan Fatimah kan. Umar Semaya. Betul lah, tinggal seorang lagi dengan Said bin Zaid kan. So Said bin Zaid dengan Fatimah, mereka suami isteri lah, Said bin Zaid, Fatimah. Dia orang likok dengan Khabab. Khabab ni yang mengajar Al-Quran kepada Fatimah dan Said bin Zaid. Sampailah kisah yang Umar peluk Islam. Tiba-tiba Umar datang Umar datang bila dia dengar cerita Fatimah peluk Islam, geram. Aku sibuk pergi bantai orang yang peluk Islam. Tiba-tiba adik aku sendiri yang peluk Islam. So dia pergi terjah melodi terjah, masuk rumah tengok si Fatimah dia tengah baca helaian tersorok helaian Quran. So sebenarnya itu yang mereka tengah buat, iaitu duduk bersama-sama bincang tentang ayat Quran. Peringatan lah. Sebab macam manusia ni mudah lupa kan. Maksudnya peringatan tu perlu. So itulah dia cakap sebenarnya apa yang kita perlu buat adalah sebenarnya peringatan continuously tentang Allah. Peringatan tentang hari kiamat. Peringatan tentang semua kita nak mengubah pemikiran kita untuk pemikiran Al-Quran. So inilah yang kita nak buat sebenarnya untuk sama apa yang seperti Rasulullah dan sahabat buat. Mereka memang dekat dengan Al-Quran. Mereka membina akidah dengan Al-Quran dan sunnah pada zaman Mekah. Bukan perang, bukan timbul ilmu yang lain. Tapi kita tengok Sumayyah kan, tak perlu pun dia jadi Sumayyah kan, dia adalah mereka ni kan, dia orang ni belajar kos agama tak? Sumayyah, Bilal bin Rabah, Umar Al-Khattab, Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, mereka ni semua belajar kos agama kan? Tak kan? So diorang pun tak ambil pendarasan Islam. Sebab itulah Allah cakap kan lupa pula hadis tu. Apa hadis kebaikan? Apa ayat dia Ustaz? Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak memberi khair, memberikan kebaikan kepadanya, maka dia akan berikan kefahaman dalam yufaqihu fid din, kefahaman dalam agama. Maksudnya bukanlah kefahaman kos tu, sebab Sumayyah orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk syurga kan di kalangan umat Rasulullah adalah Sumayyah. Sumayyah ni ambil kos tak? Ambil kos pendarasan Islam ataupun agama tak? Ataupun kos akidah tak? Ambil tak? Tak kan? Dia tak ambil. Tapi dia tak masuk syurga. So nak cakap sebenarnya kefahaman yufaqihu fid din tu adalah kefahaman maksudnya iman tu. Kita kefahaman terhadap ayat Quran tu. Bukan dia maksud contoh akak. Akak pun kalau nak cakap pasal kos kan, malulah akak dengan Aini Rima dan Sakinah kan. Akak tak belajar pendarasan Islam. Malah akak lagi lah tak. Mungkin korang punya ilmu fit lebih banyak daripada akak kan. Tapi apa yang kita nak ajar kat sini kan, kalau ikut hadis ni bukan kefahaman ilmu yang kita nak, kefahaman dalam hati.
Satu awal ingat tak mukadimah kita cerita? Kita nak faham Al-Quran dengan apa? Ingat tak? Kita nak faham Al-Quran dengan apa? Akal ataupun hati? Hati. Akal ataupun hati? Ingat tak? Masa tu Kak Fit Doktor Fit orang ingat ke tak? Nak faham Islam tu dengan Al-Quran nak faham Al-Quran tu dengan akal ataupun hati? Jawab. Hati. Hati. So kita nak faham dengan hati. Itu yang lebih penting lah. Akal Alhamdulillah tambahan bagus. Tapi yang penting faham dengan hati. Maksud inilah yang kita nak buat. Maksudnya peringatan berkala. Peringatan continuous setiap minggu untuk kita ingatkan, untuk kita fahamkan Al-Quran tu dengan hati kita. Okay. So inilah yang kita nak buat. So di sebelah kanan Mekah dan Madinah So pada Mekah dan Madinah mereka buat benda yang sama, iaitu pengukuhan akidah. Tapi diorang tak adalah panggil kita panggil kita ni apa? Kul muslimah. Tak adalah. Kul muslimah pada zaman Mekah. Tak ada lah. Bukanlah direct sangat macam tu kan. Tapi mereka mereka memang memahamkan Islam dengan memahamkan Al-Quran tu dengan hati pembinaan akidah tu kat sini. Tapi kita sekarang ni dekat UMS, korang tak pernah pergi UMS lagi. Kita sebenarnya inilah yang kita nak buat, iaitu kita berkumpul sama juga. Cuma kita medium mungkin itulah kita medium muslimah kan. Medium kita Google Meet. Dulu mana ada Google Meet. Tapi matlamat kita sama. Medium kita Google Meet kan. Mereka kalau nak cakap sama ke tak sama, macam of course lah tak sama Mana ada zaman Mekah ada Google Meet. Tapi kita insyaAllah inilah yang kita cuba untuk buat, iaitu usrah ataupun liqah ataupun halaqah tu setiap minggu, supaya kita ni sentiasa berada di jalan yang mengikut apa yang Allah nak lah, mengikut Al-Quran. Okay. So faham ke? So ini antara matapan akidah juga bukan dengan usrah je. Sebenarnya banyak lagi, daurah, mabit, mutamarilah, nadwah, wahayam. Tapi ni semua ni buat masa zaman belum PKP boleh lah. Sama-sama selepas PKP kita doa je lah. Tapi insyaAllah sekarang kita cuba buat yang usrah ni lah. Yang paling utama adalah usrah. Okay. Nak tunjukkan satu benda lagi. Akak saya agak terlepas satu point. Ini. Akak nak kenalkan korang kepada tangga. Tangga kejayaan. Selalu kita cakap sebab tu lah sebut tangga kejayaan untuk kita mendapat Ustazatul Alam, kejayaan tu memang kena naik tangga. Tak boleh naik lift, tak boleh. Lift ni nanti cepat sangat, sebab tu lah digoyah ke atas. So kita panggil ni maratib amal. Maratib ni macam tertib lah kan. Betul ke suka hati je kan. Nanti Anai Rima betulkan pula aku tertib. Betul ke maratib ni macam step of amal. Betul tak orang-orang Arab dalam sakinah dengan ni so akan nak kenalkan sebenarnya maratib amal. Maksudnya macam mana amal kita. Tadi kita sebut individu muslim, kita ada sebut Ustazatul Alam. So sebenarnya ada seorang ulama kalau korang kenal Imam Hassan Al-Banna, memang dari Mesir yang sangat terkenal lah. Dia menyebarkan Islam lah, yang Islam yang sebenar Okay, tak pasti. Baiklah, boleh lah tipu korang korang tak tahu. Okay, so nak cakap sebenarnya Islam ni bermula dengan individu muslim. Individu muslim, macam mana nak jadi individu muslim ni? Nanti kita akan cerita lebih lah. Sebenarnya dia ada 10 muasafat tarbiyah yang perlu kita capai. 10 ciri-ciri yang kita nak aim untuk jadi individu muslim. Tapi cukuplah kita cakap individu muslim ni adalah mereka yang betul-betul faham Al-Quran. Mereka yang betul-betul laksanakan tanggungjawab mereka So naik sikit bila ramai individu muslim akan bentuk Baitul Muslim. Ni semua sikit Baitul Muslim Baitul Jannah dapatlah Baitul Muslim. So ramai-ramai dapat keluarga muslim, membentuklah masyarakat muslim. Lagi ramai penatlah nak lukis orang Midi ramai-ramai. So masyarakat muslim. So daripada masyarakat muslim, Daulah Islam. Daulah Islam, negara Islam lah. Ni Madinah. Contoh start Madinah. Lepas tu kerajaan Islam. Ni yang dah banyak. So kerajaan Bani Umayyah dah start So ada kat Baghdad.
Ada dekat Andalu, ada dekat Mesir, dah start kerajaan. Lepas tu banyak-banyak kerajaan Islam ni dia akan membentuk Empayar Islam. Empayar Islam ni adalah gabungan semua kerajaan-kerajaan Islam kan. Itulah bila start, mungkin empayar ni memang dah start dekat Bani Umayyah kan. Maksudnya dekat Afrika dah ada, kat tanah Arab dah ada, yang dah start kat Syria dah ada kan. So gabung semua jadi empayar. Sampailah tangga terakhir adalah Ustazatul Alam. So semua negara-negara Islam ni bergabung dan sampai kita ni menjadi rujukan dunia. Jadi rujukan kepada seluruh alam. So inilah panggil Marati Amal. So kita akan start di bawah ni lah. Lampu-lampu pula. Gitu. So inilah Marati Amal lah. So kita tak boleh terus naik mungkin kalau kita terus naik dia tak kukuh kat bawah. So pengukuhan base tu adalah individu Muslim ni. Nampak tak? Base ni adalah individu Muslim untuk dapatkan tangga kuat tangga ni. So sekarang inilah aim kita. Apa aim usrah kita? Sebenarnya untuk bentuk individu Muslim. Untuk bentuk individu-individu Islam yang betul-betul faham Islam dengan hati dan dekat sangat dengan Al-Quran. Baru kita dapat capai Islam tu. So bila kita masukkan dalam graf ni, kita akan nampak. So mula individu Muslim. So besar sikit sampai Madinah dah ada Daulah Islam. Lepas tu kerajaan Islam Khulafaur Rasyidin. Lepas tu bila Bani Umayyah empayar-empayar bila gabung kerajaan. Sampailah ke Ustazatul Alam. Okay, so itulah dia kan Marati Amal. So dia kena ikut one by one lah. So insya-Allah so dengan ini so kita dah faham ni, kita dah faham ni, kita dah tahu hadis ni confirm graf ni akan naik. So apa kita tengoklah kot kan. Ni akak dah pernah share yang minggu lepas kan. Mursyid Dayan cakap yang kita ni malas baca, kita ni tak belajar pada sirah. So sebenarnya mereka seronok lah kalau kita tak belajar daripada sirah, sebab daripada sirah ni kita dah tahu kan formula kebangkitan kita apa sekarang ni. Okay, akak dah bebel panjang ni, nak tanya lah soalan. Apa formula kebangkitan Islam ni sekarang ni? Daripada segala bebelan akak hari ni, sekarang. Apa formula kebangkitan kita? Siapa? Ada orang nak jawab. So macam mana? Okay, nampak tak? So sebenarnya formula kebangkitan ni apa? Masya Allah individu Muslim jelas matlamat. Yes, so daripada graf dia, kemantapan akidah Bibi. Bagus. Ini Rima maksudnya. Maksudnya nak tanya. So bila kita dah tengok semua ni kan. Sebenarnya daripada graf sendiri kan. Daripada graf ni sejarah Islam kan. So daripada graf sejarah Islam ni sendiri, kita dah nampak actually formula untuk naikkan Islam yang confirm sebenarnya Allah dah janjikan kenaikan Islam tu adalah memang betul yang macam semua orang cakap tu lah. Perlu ada individu Muslim. Dia bukan nak Muslim pada IC je, bukan I besar pada IC. Nak I besar pada perbuatan, pada amal, pada percakapan dia, pada kehidupan dia yang jelas matlamat. Matlamat dia apa? Matlamat dia abid dan khalifah. Matlamat hidup dia, tujuan hidup dia adalah abid dan khalifah. Dan untuk memantapkan akidah lah. So bermula dengan pembentukan individu Muslim pada zaman Mekah, iaitu macam mana nak bentuk individu Muslim? Pemantapan akidah. Pemantapan akidah dari mana? Itulah datangnya daripada sharing setiap minggu ni. Usrah setiap minggu ni. Walaupun sekarang usrah new norm yang tak apalah nak panggil. Bolehlah cari nama baru lah kan. Usrah Jimit. Usmit ke, suka tiga orang lain nama apa, dia tak kisah nama kan. Usmit ke, Usrah Online, Usline ke, itu nama lain sikit lah. Lagi apa, Limit, tak sedap pula. Korang cari dah nama sendiri kan. Maksudnya sekarang inilah yang kita nak buat, iaitu macam mana nak mantapkan kita, memang kena usrah setiap minggu. Supaya apa, kita ni tak lupa matlamat kita. Supaya ni kita tahu mana matlamat, mana alat. Macam saya cakap tadi, kita dah tahu apa yang kita patut tekan, apa yang kita patut tepis, apa yang kita patut pegang, apa yang kita tak patut pegang, apa yang kita patut pegang, apa yang kita patut tolak. Itu yang kita kena tahu. So insya-Allah inilah kita berada supaya sentiasa beringat. Yes, manusia ni mudah lupa. Bukan kata-kata orang Melayu cakap Melayu mudah lupa. Manusia ni mudah lupa. Melayu lagi mudah lupa.
Memang sekejap je ni. Sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, perasan tak banyak pengulangan ayat-ayat? Korang perasan tak sebenarnya Al-Quran ni, kenapa ayat macam dah go through je, sama je, kenapa ayat ni sama dengan ayat ni? Kan? Sebab Allah tahu manusia ni memang mudah lupa. Mungkin hari ni dia ingat masa kiamat. Esok dia pergi Huha balik pergi Jimba balik. Mungkin hari ni dia dah terdetik nak berubah. Esok dia boleh pergi tempat lawa balik. Sebab Allah memang dah ada dalam hadis kan. Hati manusia ni sentiasa berbolak-balik seperti air menggelegak. Korang tak sekarang mungkin jarang kot tengok air menggelegak. Kalau dulu orang masak air dekat atas apa? Atas api boleh nampak gluk kan. Bunyi cereng gluk kan. Sekarang kan kowe manalah nampak air menggelegak So kalau korang tengok air menggelegak ni dia akan gluk. Macam itulah hati korang. Sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas. Kalau boleh dikawal lama sudah letak Swiss sana. Macam ombak, okey. Dia kau nak try faham apa ayat Aini Rima ni. Kalau boleh dikawal lama sudah letak Swiss dalam hati. Maksudnya kan Swiss kan boleh hati. Lama dia letak Swiss. Itu kot. Minta maaf lah, kita berfikiran simple sikit, tak faham ayat complicated ni. Kalau boleh dikawal lama sudah Swiss. Kalau boleh kawal lah. So sekarang memang tak boleh kawal lah sebenarnya cakap kan. Allah cakap sebenarnya hati kita ni memang sentiasa bolak balik. Sebab itulah kita ni perlu dikawal dengan apa? Al-Quran. Hati kita, perasaan kita, pelakuan kita, hidup kita kena dikawal dengan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi manual hidup. Al-Quran yang menjadi petunjuk kita. Kita nak buat apa, kawallah dengan Al-Quran. Kita nak tengok apa, kita nak fikir apa, semua dalam Al-Quran. Peringatan tu kena berterusan. Kan cakap tadi kan, ayat Quran ni ulang. Allah tahu, manusia ni mudah lupa. Sebab tu Allah sentiasa ingatkan. Dan memang Allah cakap macam mana, walaupun manusia ni lupa kan, sekejap dia ingat kan, sekejap dia buat dosa, tapi Allah cakap keampunan Allah ni sangat luas. Keampunan Allah ni memang macam buatlah dosa sebanyak mana pun Allah akan pasti ampunkan kan. So sekarang jadikanlah hari ni 22 Januari 2021 kan. 22 Januari 2021, tak tahu lah birthday siapa. Tapi jadikanlah hari ni, letakkan aim hari ni kita nak jadi Muslim yang lebih baik. Muslim yang lebih dekat dengan Al-Quran. Muslim yang lebih faham dan jelas matlamat hidup. Semoga walaupun kita memang still bergelumang dengan dosa, tapi kita aim. At least kita aim untuk naikkan, kita nak jadi individu Muslim yang lebih baik lah. InsyaAllah. So untuk itu, okay, faham tak? So faham tak semua? Sebenarnya kita nak kena buat apa ni sekarang ni? So sebenarnya akan ajak korang buat apa ni? Setelah sejam setengah mendengar bebelan akak. Tadabbur? Soalan. Okay, mungkin betul tadabbur kira menghayati Al-Quran, yes. Orang lain? So sekarang apa? Lepas ni kita nak buat apa ni bersama-sama ni? Dah habis dah cerita pasal sejarah-sejarah ni. So sekarang kita nak buat apa? Rajin-rajin baca Quran, Masya Allah. Okay. Okay, so sekarang sebab tu lah nak mengajak semua orang supaya berubah kan. Sama-sama kita sebab perubahan ni kan, apa, you can go fast. Bahasa Melayu lah. Nak cakap orang putih tak pandai. Kita boleh okay. If you want to go fast, go alone But then if you want to go far, go together. Faham tak? Faham tak agak speaking ni? Cakap Melayu je lah Kak. Okay, faham. Bahasa Melayunya, kalau nak pergi cepat kalau awak nak pergi daripada KK nak pergi Tawau, nak pergi cepat, kau drive sendiri je. Nak tunggu orang ni, sekejap lah nak bawa beg lah, tak siap lah, nak berhenti berak lah, kencing. Seorang kencing, lagi sejam lagi orang lain pun nak kencing. Lambat perjalanan tu.
So seorang pula muntah-muntah, kena berhenti lagi nak muntah. Kalau awak drive seorang, seorang. Tak boleh orang kan. Boleh. Kalau nak laju, pergi seorang-seorang. Tapi kalau nak pergi jauh daripada tu, lama daripada tu, pergi ramai-ramai. Awak akan lama. Awak kan mungkin dari KK pergi Tawau, pusing balik KK tak rasa penat. Sebab bersama-sama. Okay, so sekarang perubahan ni susah untuk dibuat seorang-seorang. Itu semua orang faham kot. So akan naklah kita kan sama-sama setiap minggu kita-kita ni kan yang dah insyaAllah dah berkali-kali bersama online ni untuk kita sama-sama start start macam kita go through Quran ni sama-sama. So start dari minggu depan kita buatlah likot special kita antara kita untuk go through Al-Quran. Okay tak? Go through tafsir one by one. Sebab untuk kita semua bersama kan, lagilah korang semua duduk rumah kan, perlu ada peringatan bersama-sama insyaAllah. Okay, semua orang angkat raise hand siapa setuju untuk kita buat setiap minggu ada likot bersama-sama. Okay, Vivi raise hand. Lagi Bibi raise hand. Okay, semua raise hand. Okay, sip. Okay, susah sebab berlawan dengan nafsu sendiri. Yes, memang. Itu yang paling susah. Berlawan dengan nafsu sendiri kan. Okay, so insyaAllah lepas ni kita akan buat sama-sama lah, likut sama-sama. So, ready je lah insyaAllah sama-sama. Semoga kita lebih dekat lah dengan Al-Quran. Untuk itu, akak akhiri ni lah. Okay, raise hand lagi ya. Boleh. Teruskan. Okay, so akak akhiri dengan apa nak cakap? Tak nak share. Hari tu mesti akak rasa semua orang follow Nialofa juga kan. Kalau korang perasan lah Nialofa ni setiap minggu dia ada likot tafsir lah. Dia siap share dengan orang lain kan. So insyaAllah kita jadi macam Nialofa tak mungkin nak jadi cantik macam dia. Kita ikut amal dia yang baik lah. Iaitu study tafsir tu dekat dengan Al-Quran lah. So Nialofa pun dah berubah. Kita ni bila lagi? Tak ada kaitan pun saja je. So insyaAllah akak akhirilah dengan wabillahi taufiq. Dah lepas. So insyaAllah sampai sini. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih kerana sanggup mendengar apa benda yang akak bercakap-cakap ni kan. Semoga mendapat manfaat lah. So jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Akak serahkan kepada Kak Rina. Okay, bye semua. Raise hand. Untuk bye-bye. Raise hand. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay. Jazakillah khair Kak Afina. Okay. So kembali kepada akak semula. Okay, so akak so sebelum akak nak tutup majlis, akak nak share lah dengan satu ayat surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Okay, so maksudnya Allah memberitahu kepada kita kalau kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Tapi seperti kita semua tahu kan, Allah tidak perlukan sedikit bantuan kita. Jadi apakah maksud? Korang dengar tak? Sunyi. Korang dengar tak? Cuba tanya. Dengar kak? Dari sini mah. Mikrofon kat sini. Kejap. Dengar bah. Okay. Ya. Okay. Teruskan je lah. Okay. Okay. Okay, maksudnya Allah memberitahu kepada kita kalau kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Tapi seperti kita semua tahu, Allah tidak perlu pun sedikit pun bantuan kita. Jadi apakah maksud bantuan dalam tersebut? Okay, menolong agama Allah adalah bila mana kita berada dalam tarbiyah yang memberi kefahaman Islam pada kita tu.
So seperti mana yang kita tahu maratib amal yang Kak Fina cakap tu, maratib amal untuk mencapai UA yang kita impi-impikan. Islam menjadi rujukan dan bermula dari kita lah menjadi individu Muslim itu sendiri. Mungkin di mata orang lain masa kita digunakan untuk usroh, sedangkan orang lain sibuk dengan buat assignment, tapi yakinlah dengan ayat ni yang Allah kata kalau kita menolong agama Allah dengan menjadikan diri kita individu Muslim tu berbanding dengan orang luar yang di sana tu mengejar foflet, kemewahan dan banyak-banyak lagi lah kan. Allah akan bantu je sebenarnya kita ni dekat dunia ni. Kan ada satu ayat yang Allah kata yang mana bila kita kejar akhirat, dunia pun akan ikut. Okay. Akak sukalah analogi seolah-olah macam kita dengan bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang, dapat tak kita tangkap? Tak kan? Tapi kalau kita lari, bayang-bayang tu akan ikut kita. Jadi berlarilah ke akhirat supaya dunia tu ikut macam bayang-bayang tu ikut kita. Akhir sekali, akak doakan semua hati-hati kita ni dipilih untuk dalam tarbiyah ni, untuk selamanya. Tujaklah dari akak untuk malam ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Okay. Jumpa lagi next week. Apa ini? Jumpa lagi, insyaAllah kita jumpa lagi next week, mungkin hari Ahad pagi. Tapi apa-apa nanti akak inform jugalah dalam kakak-kakak akan masuk adik-adik sendiri. Sebelum tu, jomlah kita bergambar. Jomlah bergambar, buka kamera, jom macam sebelum ni kita buat. Jomlah, boleh buka kamera. Orang lain tak buka pun. Jomlah. Taklah. Segan bah. Tak dah kau yang mau buka. Tengah ambil tudung tu. Okey, kami kakak tunggulah seminit untuk ambil tudung ke, shawl ke. Kau pakai alas meja yang ada boleh tak? Warna. Kejap. Ya, tunggu ni. Vivi nampak sangat. Bibi, Tasha, Tika dan yang lain-lain. Segan kali. Ada ke orang lain nak buka kamera lagi? Kalau ada. Natasha. Hai Tasha, duduk buat. Sakit gigi. Sakit gigi dia tadi pagi. Tak apa. Makan aiskrim. Inilah masa dapat makan aiskrim banyak. Ada lagi, kalau ada yang mau ambil tudung boleh bagi tahu dekat ruang chat, jadi kami boleh tunggu. Kalau tak ada, kalau ada bagi tahu sekarang. Tak gitu lah. Ni suara tak buka. Side. Okay. Tak semua. 1, 2, 3. Lagi sekali. Sekejap. 1, 2, 3. Okay. Bye semua. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah.